So kita berhujah. Bila dah hujah, mahkamah dah tetapkan keputusan. Tetapi dalam kes ini, sejak daripada mahkamah tangguhkan keputusan, akan dapati terdapat dekat 22 kali mahkamah telah menangguhkan keputusan pada masa itu di atas permintaan kerajaan melalui peguam negara. Kerana apa? Perbicaraan dijalankan sebelum PRU 14. So selepas PRU 14, bila masuknya Pakatan Harapan 1.0, maka Jill Island telah cuba menghubungi kerajaan baru untuk cuba selesaikan. So pada masa itu Menteri Dalam Negeri Muhyiddin Yassin telah kononnya membuat satu jawatan kuasa bagi tujuan melihat sama ada perkara ini dapat diselesaikan melalui satu polisi umum dan masalah seperti ini tidak berulang lagi. Tapi jawatan kuasa itu tidak pernah membuat apa-apa keputusan untuk satu tempoh yang lama. Sehingga kan pada 10 hari bulan Mac 2021 masih lagi kerajaan Muhyiddin Yassin pula, mahkamah telah pun membuat keputusan antara lain mengatakan bahawa pihak Jill Island boleh menggunakan percetakan yang mengandungi perkataan Allah. Kerana apa dia buat keputusan? Sebab pada masa itu berkaitan dengan suatu arahan yang telah dikeluarkan oleh Kabinet di bawah tanda tangan Timbalan Perdana Menteri pada masa itu Tun Ghaffar Baba yang bertarikh 16 Mei 1986. Dalam surat itu terdapat pelbagai perkataan yang sama ada tidak boleh digunakan langsung ataupun boleh digunakan dengan syarat terdapat di muka hadapan percetakan tersebut dinyatakan untuk agama Kristian sahaja. So arahan itu kalau kita tengok 16 Mei 1986, dia dalam bahasa Melayu penulisan Tun Ghaffar Baba masa tu. Dia mengatakan Kabinet memutuskan saya sendiri. So ni Kabinet Tun Dr. Mahathir telah mengarahkan dia, Anwar dan James. Anwar ni merujuk kepada Anwar Ibrahim dan James adalah James Ong Kili, mengkaji perkara di atas. Keputusan, ni keputusan jawatan kuasa Tun Ghaffar Baba, Anwar Ibrahim, James Ong Kili. Satu, perkataan-perkataan di bawah ini boleh digunakan: 1. Alkitab, 2. Firman, 3. Rasul, 4. Syariah, 5. Iman, 6. Ibadah, 7. Injil, 8. Wahyu, 9. Nabi, 10. Syukur, 11. Zikir, 12. Doa. Dan yang kedua, perkataan-perkataan yang tak boleh dipakai: 1. Allah, 2. Kaabah, 3. Baitullah, 4. solat. Now, kemudian perenahan bebas dengan syarat di kulit luar, yakni muka depan buku-buku itu ditulis perkataan buka kata, tutup kata, huruf besar untuk agama Kristian. Tutup kata. Sekian dimaklumkan ditandatangani Timbalan Perdana Menteri Ghaffar Baba 16 Mei 1986. Maksudnya dalam pahaman biasa oleh semua pihak pada masa itu adalah yang Tun Ghaffar Baba mengatakan keputusan jawatankuasa boleh digunakan 12 perkataan itu adalah dengan syarat di kulit luar ada catatan tersebut, dan 4 yang dikatakan tak boleh digunakan maksudnya tak boleh langsung. Okey, dan perkara ini kemudiannya bila sampai kepada pihak kementerian, iaitu Kementerian Dalam Negeri, secara khusus bahagian kawalan penerbitan, pada 5 Disember 1986 mereka telah pun mengambil kira mengguna pakai arahan Kabinet melalui kenyataan Tun Ghaffar Baba itu sebagai undang-undang yang perlu diterima pakai oleh semua kementerian. Itulah menjadi dasar kenapa dalam kes Jill Island CD-CD itu dirampas, sebab terkandung perkataan Allah dan yang mana menurut arahan Tun Ghaffar Baba seperti yang dipahami oleh KDN di dalam arahan Dewan bertarikh 5 Disember 86, perkataan itu tidak boleh digunakan langsung, tidak boleh digunakan oleh orang,
Kristian langsung. Tetapi Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang arif tersebut telah dalam menjawab permintaan Gili Island perlu takrifkan apa maksud Surat Tunggal Parbaba Mei 86 dan apakah kesan perlembagaan dan perundangan arahan Kementerian Disember 86 tersebut. So dia membuat keputusan, dia membaca bahawa yang 12 tu, yang atas tu, peringatan 1 boleh digunakan tanpa apa-apa syarat. Yang 4 yang dikatakan tak boleh digunakan masih boleh digunakan dengan syarat di kulit depan di situ. So ini adalah soal takrifan, tafsiran. Tapi penting sebab ini polisi kerajaan. Mahkamah tidak akan mencampuri polisi kerajaan, melainkan untuk mentakrifkan polisi kerajaan. Mahkamah bukan nak mengatasi polisi kerajaan, tapi kalau ditakrifkan polisi kerajaan ni A, tapi apa yang dibuat oleh pihak penguatkuasa undang-undang adalah Z, maka dia boleh berbetulkan lah. Itu yang dia buat dalam pahaman hakim Mahkamah Tinggi. Tapi bagi pihak kita, yang pada masa itu kita mewakili 2 majlis dan sini di Mahkamah Rayuan kita sepatutnya mewakili termasuk Majlis Agama Islam Kedah. Bagi kita, takrifan itu tidak tepat. Sebab apa yang dimaksudkan oleh kerajaan pada masa itu, 12 tu boleh digunakan dengan syarat ada warning di depan. Yang 4 tak boleh dengan warning ke tanpa warning tak boleh guna. So ini isunya dan ini amat penting untuk setiap perkara berkaitan percetakan agama Kristian maupun agama-agama lain yang menjadi satu isu penting untuk dibawa ke Mahkamah Rayuan. Nampak tak? Dan di Mahkamah Rayuan kita telah pergi pada 10 hari bulan Januari. Minta maaf, 19 hari bulan Januari tahun ini untuk diberi hak sebagai rakan mahkamah amicus curiae menghujahkan nanti bila rayuan ditetapkan. So ini latar belakang kes. So mulai daripada 10 Januari 2023 kita pun tunggulah bila mahkamah akan panggil untuk pengurusan kes lanjut. So dalam hal ini mahkamah sebenarnya telah menetapkan 19 Mei hari Jumaat ni untuk panggil semua pihak bagi arahan tentang bila nak dengar rayuan, hujahan-hujahan nak file bila dan sebagainya. Tetapi pada pagi tadi, tanpa pengetahuan mana-mana pihak sebelum ini, peguam cara saya, yakni yang mewakili 3 majlis, telah menerima sepucuk surat daripada Mahkamah Rayuan, pendaftar mahkamah. Alhamdulillah, pendaftar yang hantar surat untuk maklumkan bahawa notis rayuan yang difailkan oleh Jabatan Peguam Negara bagi pihak kerajaan melawan keputusan Mahkamah Tinggi dulu itu telah ditarik balik melalui satu notis penarikan balik bertarikh 18 April 2023. Oleh itu, mahkamah telah pun membatalkan rayuan tersebut sebab dah ditarik balik dan melapangkan tarikh pengurusan kes 19 Mei. Tak payah pergilah, dah habis. So kalaulah surat itu tidak diterima daripada mahkamah, maka peguam cara majlis dan secara langsung majlis tidak akan tahu tentang perkara ini. Mungkin sampai 19 Mei bila peguam pergi mahkamah nak tanya, tiba-tiba mahkamah bagi tahu, oh tak ada lagi kes. Tapi hari ini kita dapat tahu 4 hari sebelum itu sebab mahkamah yang maklumkan. Soalan di sini banyak soalan di sini yang perlu dijawab oleh pihak-pihak berkenaan. Nombor 1, yakni kerajaan Malaysia sekarang, khususnya Kementerian Dalam Negeri iaitu Saifuddin Nasution. Dan yang kedua juga perlu dijawab oleh pejabat peguam negara di bawah Tan Sri Idrus Harun. Apakah persoalannya? Persoalan pertama, kalau notis rayuan, notis penarikan balik rayuan sudah difailkan pada 18 April, iaitu di hujung bulan puasa, belum raya lagi, kenapa tidak dimaklumkan kepada rakyat melalui kenyataan media oleh kerajaan maupun oleh peguam negara? Kenapa tidak? Sedangkan isu ni adalah isu penting
isu penting berkaitan dengan penggunaan kalimah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bilakah kerajaan telah membuat keputusan ini dan mengarahkan peguam negara menarik balik rayuan? Tak masuk akal keputusan dibuat pada 18 April dan pada hari yang sama ditarik balik. Semestinya ada tempoh. Dan saya difahamkan oleh pihak media yang menghubungi saya tadi bahawa apabila mereka bertanyakan perkara itu kepada Saifuddin Nasution pagi tadi, Saifuddin Nasution memaklumkan bahawa beliau telah mempersembahkan pendapat Kementerian Dalam Negeri kepada mesyuarat jemaah menteri berbulan yang lalu. Kalau berbulan yang lalu, lagilah parah daripada penarikan balik pada 18 April. Balik kepada soalan pertama tadi. Kenapa kalau dah berbulan lalu Saifuddin Nasution mempersembahkan pandangan Kementerian Dalam Negeri untuk menarik balik rayuan, tidak ada pengumuman oleh kerajaan? Kenapa tidak ada pengumuman oleh kerajaan? Dan kenapa tidak ada pengumuman lanjut pada 18 April? Itu berkaitan dengan kenapa tiada kenyataan media. Adakah kerajaan ingin sembunyikan perkara ini? Adakah kerajaan tidak mahu rakyat mengetahui perkara sebenar yang berlaku di mahkamah sehingga perkara itu sudah selesai? Dan yang keduanya, lanjutan daripada itu juga, apakah dia sebab kerajaan menarik balik rayuan? Adakah kerajaan menerima tafsiran surat Tun Ghaffar Baba bertarikh 16 Mei 1986 seperti mana yang dikatakan oleh Hakim Mahkamah Tinggi, yang menyebabkan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi bahawa arahan daripada bahagian percetakan Kementerian Dalam Negeri bertarikh 5 Disember 86 itu tidak sah? Adakah mereka setuju dengan itu? Sedangkan kerajaan sekarang ini adalah diterajui oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang merupakan salah seorang daripada 3 orang jawatan kuasa yang ditubuhkan pada masa 86 yang diketuai oleh Tun Ghaffar Baba. Ini Anwar kena jawab.